Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Mekah dilanda perasaan marah dan menentang sekeras-kerasnya apabila mendengar dakwah berterus terang yang menyatakan agama yang sebenar, iaitu tidak boleh menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengaku kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepada adanya hari akhirat. Segala-galanya bermakna bahawa kepatuhan dan ketaatan mutlak wajib diberikan kepada seluruh ajaran Islam. Tiada pilihan yang lain daripada Islam dalam segala urusan mereka, sama ada urusan syiar ibadat, akhlak, rumah tangga, harta benda, masyarakat dan negara. Oleh itu mereka merasakan kepentingan duniawi, pangkat dan harta yang bertopengkan agama karut itu terbongkar. Kemahuan nafsu mereka terhalang. Begitulah keadaan yang mesti berlaku apabila Islam dibawa ke tengah masyarakat manusia. Apabila taghut digempur, syirik didedahkan, kezaliman diambil tindakan dan disesatkan. Sebaik saja Nabi SAW berterus terang menyampaikan ajaran Islam, mengajak manusia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berlakulah penentangan yang keras daripada penduduk Mekah, dipimpin oleh pemimpin jahiliyah Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain lagi. Mereka adalah orang yang terdekat, keluarga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlaknya yang mulia, melihat benarnya, melihat amanahnya, melihat cerdik dan bijaksana, sehingga mereka menyimpan barang-barang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana percaya pada amanahnya, sehingga mereka melantik Nabi SAW menjadi hakim, menyelesaikan masalah mereka. Apa saja yang Nabi beritahu mereka percaya, walaupun mereka tak tengok lagi. Tetapi sebaik saja mengajak kepada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dengan makna meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan kepuasan hawa nafsu, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara yang baik. Mereka bangkit menentang dengan sekerah-kerahnya kerana mereka merasakan Islam menghalang kemahuan hawa nafsu mereka, menghalang kehendak-kehendak mereka mengerjakan haram, menghalang kepentingan dunia, kerana mereka tak nampak selepas mati dan tak nampak hari akhirat. Oleh kerana itu mereka lawan habis-habisan, ataupun mereka tak percaya kepada hari akhirat, ataupun mereka rasa jauh lagi hari akhirat ni, gomoh dulu atas dunia ni, menyebabkan mereka menentang Nabi dengan sekerah-kerahnya, melawan dengan sekerah-kerahnya. Allah berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَلَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maka sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh yang tidak akan putus, tak akan terungkai, tak akan terombak. Dan ingatlah, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir itu penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur.
mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. La ilah dengan makna mengkufurkan taghut, mengekarkan taghut, menolak taghut. Apa makna taghut? Taghut ialah setiap yang melampau batas Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ketuhanan Allah, syariat Allah, peraturan Allah, apa saja ketetapan Allah, dia lawan. Dia buat peraturan sendiri ataupun dia anggap sebagai Tuhan lain daripada Allah, sama ada manusia ataupun syaitan, jin dan sebagainya. Barang siapa yang menolak taghut, menolak yang lain daripada Allah, itu la ilah, tak ada Tuhan, tak ada yang disembah, tak ada peraturan, tak ada cara hidup yang lain daripada Allah, tidak ada, ditolak. Illallah, malaikat Allah sahaja. Barang siapa yang mengkufurkan taghut, menolak setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya macam dia simpul tali yang kuat. Macam simpul tali yang kuat. Tali sama ada tali kita tambak binatang, kita tambak timba, tambak apa sekalipun, mesti disimpul. Simpul sekali tak padang, simpul dua kali. Simpul dengan sekuat-kuatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan menolak taghut, la ilaha illallah, menolak yang lain daripada Allah, menegakkan Allah sahaja, iaitulah Islam, menolak yang lain daripada Islam, maka dia telah menyimpulkan tali yang teguh dan kuat, yakni menyimpulkan iman dia, kepercayaan dia, macam simpulan tadi yang tidak boleh diungkai, tak boleh dirungkai, tak boleh dirombak. Kita nak suruh timba yang kita hulu dalam telaga tak terlucuk, sipu. Nak suruh binatang tak terlepas, sipu. Nak suruh ikatan kita kemah, sipu. Maka la ilaha illallah adalah menyimpulkan keimanan, al-urwatul wuthqa. Itu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, menolak yang lain daripada Allah, bermakna menyimpulkan simpulan yang teguh, lang pisama laha, yang tidak akan boleh dirungkai lagi, tak boleh dirungkai. Kalau dirombak, batalkan la ilaha illallah, rombak tadi, maka keluar daripada Islam, punah. Kalau kita tak buang simpulan itu, selamat kita. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah memberi jaminan. Allah menjadi wali. Wali makna pemimpin, pelindung, pemelihara, penjaga kepada orang-orang yang beriman, melulung orang yang beriman. Orang menyimpulkan tali dia dengan kuat, la ilaha illallah, sesungguhnya bukan dengan lidah dia saja, dengan hati dia, dengan ilmu dia, dengan ilmu pula, dengan kepahaman yang betul. Allah menjadi wali dia, penolong dia. Allah mengeluarkan dia daripada kegelapan sesat kepada cahaya petunjuk. Dikeluarkan daripada zulumat, kegelapan yang banyak, ila nur, satu cahaya. Az-zulumat, gelap banyak. Az-zulumat, zulmatun zulumat, gelap yang banyak, ila nur, satu cahaya, cahaya satu saja. Kegelapan banyak, kegelapan akidah, kegelapan syariat, kegelapan akhlak, macam-macam agama lain daripada Islam, ideologi, teori, kepahaman, itu zulumat, kegelapan yang banyak. Semua ajaran yang lain daripada Islam adalah kegelapan. Allah Ta'ala lepaskan dia daripada percaya kepada semua kegelapan yang lain daripada Islam, ila nur, kepada satu cahaya saja, iaitulah Islam. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, yang tak percaya pada Islam, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka, pembantu-pembantu mereka ialah taghut yang melampaui batas, sama ada di kalangan jin,
yang mengalir dalam darah dia, yang menghasut hati dan jadi waswas, mula-mula waswas dulu, lepas tu jadi sesat. Hal pun manusia, syaitan manusia yang menggoda dia. Di mana syaitan manusia, syaitan jin ini akan mengheretkan dia daripada cahaya kepada kegelapan yang banyak. Kalau dia nampak Islam pun lari daripada Islam, nampak sekejap je. Kita akan baca lepas ni tafsir berkenaan dengan orang munafik yang lari daripada Islam. Dia nampak cahaya Islam pun dia lari, kerana dia nampak Islam dengan keadaan dia tidak simpul. Dia tidak simpul akidah, dia tidak ikat akidah itu, menolak tauhid, beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tapi tauhid diterima juga. Dua-dua terima belaka. Orang ni jaga, akan diheret oleh wali-walinya, iaitulah pemimpin-pemimpinnya, guru-gurunya, penunjuk-penunjuknya, kawan-kawannya, yang mengheret dia daripada cahaya petunjuk kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itulah ahli-ahli neraka, dan mereka kekal selamanya di dalam neraka. Apabila Islam itu disampaikan berdasarkan kepada perkara-perkara tersebut, dan itulah yang sebenarnya dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya ia menerima tentangan dari golongan jahiliyah yang berpegang dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan iman di dalam mengerjakan syiar ibadat, cara berumah tangga, bermuamalah dan memerintah negara. Maka mestilah mereka merasakan Islam itu mencabar mereka, lalu mereka bangkit bertindak menentang Islam. Bagi mana-mana ajaran yang tidak mengalami perkara ini adalah bercanggah dengan prinsip dan amalan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam yang menerima Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tu dia berdakwah, musuh-musuh Islam tak lawan, bagus mu dakwah ni, ada apa? Macam Turki, Fatullah Gulen hak heboh di Turki hari ini, itu ialah satu golongan tasawuf yang tidak menolak agama yang lain, yang tak menolak ideologi yang lain, buat amal, zikir banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, tetapi tak boleh gaduh dengan Yahudi yang menakluk Palestin. Tak boleh perang, kita kena damai serah Palestin. Termasuklah juga undang-undang syariat, hukum kisah, hukum hudud, tak boleh laksanakan. Jangan laksana. Ini bukan mesti, bukan benda yang mesti kita buat. Cukup berzikir saja cukup, rapat dengan Allah Ta'ala. Masa nak berzikir, pakai serban besar-besar, pakai jubah, pakai baju tebal. Lepas tu luar pada tu buang, tak apa, pakai luar pendek apa-apa, tak apa. Lepas pada tu masa nak berzikir je pakai pakai. Masa nak haji ini memisahkan kehidupan, tidak menyimpulkan iman dengan sungguh-sungguh, maka musuh-musuh Islam tak marah. Musuh Islam tak marah, Yahudi tak marah. Inilah tawaran pemimpin Mekah kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, jangan cara kepada kami ni, buat kami lasip menjadi raja, lasip menjadi pemimpin, jadi raja, tapi jangan lawan kami. Kalau lawan kami, jaga. Bila siapa masa kena lawan juga, maka berlakulah perlawanan. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa perlawanan, tak ada jihad, tak ada perjuangan, mudah je. PT banyak, wa umrah 100,000 kali pun tak apa, balik dia sedia acak-acak. Jangan cara sikit, supaya je dia meretah orang, supaya je. Jangan ganggu kita sembahyang, sudah cukup sekadar itu. Ini bukan perjuangan Nabi SAW. Kena faham molek-molek. Sesungguhnya inilah yang berlaku di Mekah ketika Rasulullah SAW berterus terang di dalam dakwahnya, tetapi orang-orang musyrikin suatu kesulitan yang dirasai di dalam tindakan mereka ialah apabila berdepan dengan seorang yang sangat benar, sangat amanah, sangat mulia akhlaknya, iaitu Rasulullah SAW, yang tiada sepertinya di dalam sejarah nenek moyang mereka dan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Oleh itu terpaksalah mereka berhempah pulas mengerahkan fikiran untuk mendapat cara bertindak menghadapinya.
walaupun di dalam kebingungan jahiliah mereka terus berdegil untuk menentang Rasul yang sangat mulia itu. Bila Islam yang dibawa itu Islam yang sempurna, Islam yang cukup, bukan Islam yang dikerak, Islam yang dipotong-potong, yang dipotong-potong saja, cukup itu saja. Kerana kita kena sedar, malaikat Jibril mari bertemu dengan Nabi SAW dengan rupa seorang lelaki yang lawa, yang segak, yang kacak, memakai pakaian bersih. Orang tak kenal. Jibril tanya, wahai Muhammad, apa dia Islam? Nabi jawab Islam. Apa dia iman? Nabi jawab iman. Apa dia ihsan? Nabi jawab ihsan. Menunjukkan Islam itu 3 perkara yang penting. Iman, akidah, kepercayaan. Islam, amalan yang zahir semuanya. Dan ihsan, amalan hati, yang disebut oleh ulama dengan akidah, syariat dan tariqah. Yang disebut oleh ulama iaitulah tauhid, usuluddin, amalan-amalan yang zahir dan akhlak yang mulia, memelihara roh dalam hubungan dengan Allah, dengan manusia. Ini 3 perkara yang penting yang ada dalam agama Islam. Kalau ambil sebahagian saja, tak betul. Ambil sebahagian saja, tak belajar syariat, tak belajar akidah. Belajar akidah, tak belajar syariat, tak belajar akhlak. Ambil tasawuf, tak belajar syariat, tak belajar akidah. Tak boleh. Tak sempurna Islam, yang ikut syaitan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Langkah-langkah syaitan ialah bila syaitan kecek, jangan ikut Islam, kita ikut juga. Bila ikut juga, syaitan kata ikut separuh, jangan ikut habis. Ikut separuh dah apa dah. Ikut separuh, ikut syaitan. Ikut syaitan. Islam bukan boleh kerak-kerak begitu. Kena semua sekali. Bila Jibril tanya Nabi, Jibril berundur. Mengikut satu riwayat, Nabi tanya siapa dia? Hak mari tadi. Saya Umar kata tak tahu siapa dia, tak kenal. Allah dan Rasul yang tahu. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi suruh cari orang tadi panggil mula. Tak ada dah, kait. Hilang. Nabi kata, Jibril. Itu malaikat Jibril. Datang nak ajarmu, berkenaan agama kamu. Di sinilah Imam Malik diriwayatkan kata-kata Imam Malik dalam kitab Iqazul Himam, syarah kitab Hikam. Banyak orang mengaji kitab Hikam ni. Mengaji kitab Hikam ni, kitab tasawuf lah yang dianggap, tapi tak faham. Dalam syarah Hikam disebut kata-kata Imam Malik, syarah Hikam. Apa Imam Malik kata? Man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazannaqa wa man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang bertasawuf, tidak berfiqh, tidak memahami tentang agama, syariat, akidah, jadi zandik. Imam Malik kata, zandik apa? Zandik kafir lah. Barang siapa yang berfiqh, tidak bertasawuf, jadi apa? Jadi fasik. Mengerjakan amal yang zahir saja, tidak memelihara keikhlasan hatinya, riak, ujub dan sebagainya. Kena semua sekali, tidak boleh sebahagian sahaja. Oleh kerana Nabi membawa Islam yang menyeluruh, maka Nabi mendapat tentangan daripada pemimpin-pemimpin Mekah. Langkah pertama yang dipikirkan mensabar oleh mereka ialah menemui Abu Talib, orang yang sangat disegani oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam.